macam mana Steve Jobs sendiri melafazkan kekesalan dia di hujung-hujung hayat dia. Bila diwawancara, dia mengatakan bahawa dia rasa terkilan dan dia rasa kecewa, dan jika diberikan masa untuk dia kembali, dia akan luangkan lebih masa dengan keluarganya. So kita tak nak kita pun orang kata mengalami penyesalan sedemikian. Kumpul duit, kumpul harta macam banyak-banyak, sudah mati. RM2 habis dibelanjakan oleh anak-anak dan bini. Bini pun orang kebas dia. Salam Nusantara. Topik kali ini kita akan belajar 12 tabiat orang yang berjaya. Apa tabiat-tabiat yang diamalkan oleh individu-individu yang berjaya di dunia ini? Okey, tabiat yang pertama, bangun awal. Bila kita bangun awal, otak kita menjadi segar. Dan dalam Islam juga kita kata bila orang-orang yang bangun awal ni murah rezeki, dan lebih produktif bila individu bangun awal ni. Kalau anda ada masa, anda boleh melayari ke dalam YouTube channel. Ada satu video yang mengatakan bahawa billionaire juga mereka mengamalkan tabiat bangun awal seawal 4 pagi, seawal 3 pagi. Sebab kajian juga menunjukkan bahawa individu yang bangun awal, otak mereka menjadi cergas, otak mereka menjadi begitu fresh untuk memikirkan sesuatu, untuk belajar sesuatu, untuk buat sesuatu dalam hidup mereka. Sama juga dalam Islam. Dalam Islam kita menggalakkan individu Muslim untuk bangun awal, seawal 3 pagi, 4 pagi, mandi, bagi segar-segar pekan badan, kemudian solat sunat 2 rakaat solat tahajud, dan kemudian kita teruskan dengan kehidupan kita, apa yang kita nak buat dalam dunia. Kita nak baca buku, kita nak berfikir, dan waktu itulah waktunya cukup baik. Kalau kita berfikir, kita akan dapat idea yang cukup bernas. Kalau kita membaca, kita dapat serapkan segala apa yang kita pelajari. Memori waktu itu adalah satu masa yang cukup baik untuk kita mengingatkan sesuatu. Yang kedua, belajar dari kesilapan. Kegagalan perlu dalam hidup. Tanpa kegagalan, manusia tidak belajar apa-apa pun dalam hidup dia. Jadi kita perlu gagal untuk berjaya, dan kejayaan hanya akan hadir selepas gagal. Tidak ada individu dalam dunia ini yang terus berjaya, yang terus mencapai puncak dalam kehidupan dia. Dia melalui kegagalan demi kegagalan, barulah dia mencapai kejayaan. Senaraikan apakah kesilapan yang telah kita lakukan dalam kegagalan yang telah kita hadapi, dan daripada senarai kesilapan tersebut, apa yang kita boleh pelajari. Dengan berbuat sedemikian, kita boleh memastikan bahawa kita tidak mengulangi kesilapan yang sama pada masa akan datang. Walt Disney, pengeluar filem-filem animasi kartun yang banyak di dunia, memulakan karier dia dalam industri dan bankrupt sepenuhnya. Dan dari situ dia memulakan kembali langkahnya, mengeluarkan filem-filem animasi. Bill Gates, kita tahu Bill Gates adalah individu yang antara yang terkaya di dunia, tetapi kita tak tahu bahawa dia memulakan perniagaan pertamanya yang musnah sama sekali. Jadi daripada kemusnahan tersebut, daripada kegagalan tersebut, mereka ini memulakan langkah mereka, meneruskan perjuangan mereka untuk berjaya dalam hidup mereka. Tanpa kegagalan, kita tidak mampu berjaya dalam kehidupan kita. Abaikan. Yang ketiga, abaikan kebiasaan. Kita terlalu selesa dengan kebiasaan, terlalu selesa dengan apa yang kita buat selama ini. Duduk, kalau kerja di office, selesa bekerja di office, tak nak berfikir sesuatu yang luar daripada kotak, luar daripada jangkauan,
untuk kita perbaiki cara kerja kita, untuk kita perbaiki cara pemikiran kita, untuk kita perbaiki produk dan servis kita. Jadi mulakan daripada sekarang, abaikan kebiasaan, buat sesuatu yang luar daripada kebiasaan. Untuk apa? Untuk menjana otak kita berfikir dengan lebih kreatif, kritis dan analitik. Fikir dan bertindak luar dari kebiasaan. Mengagung-agungkan tokoh-tokoh di luar sana yang berjaya, tak ada masalah. Tapi lakukan lain daripada apa yang mereka telah lakukan. Inovasikan cara berfikir, cara bertindak, produk ataupun servis yang terbaru daripada apa yang sedia ada. Kenal pasti masalah, hasilkan sesuatu yang unik. Ini yang perlu kita cabar dalam diri kita. Berikan sesuatu yang lain daripada lain ke pasaran agar mereka di luar sana dapat melihat siapa diri anda, lain daripada perspektif, lain daripada sudut yang ada sekarang. Dan jangan bandingkan anda dengan orang lain. Kadang-kadang kita rasa negatif, kita rasa rendah diri bila kita terlalu banyak berfikir tentang diri orang. Hanya lihat pada diri kita dan teruskan usaha kita untuk menjayakan kehidupan kita. Tips yang keempat, membaca setiap hari. Ini adalah amalan ataupun budaya yang cukup baik yang perlu kita amalkan dan perlu dijadikan sebagai budaya di Malaysia khususnya. Individu yang berjaya amat sinonim dengan membaca. Kalau kita tengok Bill Gates, kita tengok Steve Jobs, kita tengok Anthony Robbins, dan semua individu yang berjaya di luar sana, berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam karier mereka, mereka banyak meluangkan masa mereka dengan membaca. Duduk di kedai kopi, pegang buku. Duduk di dalam kapal terbang, membaca. Duduk di bus stop, membaca. Duduk di taman bunga, membaca. Tapi kalau kita tengok di tempat kita di Malaysia, banyak di kalangan kita lebih banyak meluangkan masa dengan telefon, dengan smartphone. Sambil-sambil makan pun dengan kawan-kawan ni masih memegang telefon. Kalau pegang telefon, belajar sesuatu tak ada masalah. Tapi lebih kepada hiburan semata-mata. Jadi kita kena mengubah cara hidup kita, dekatkan diri kita dengan membaca. Untuk apa kita nak membaca? Membaca ni adalah salah satu exercise untuk otak kita, untuk memberikan fokus kepada otak kita, memberikan ketajaman fikiran kepada otak kita, agar kita mampu berfikir secara kritis, agar kita mampu berfikir secara kreatif dan lebih rasional dan mudah untuk bertindak dalam masa-masa yang orang kata yang memerlukan. Okay? Dan ia juga boleh mengelakkan kita daripada nyanyuk. Di Malaysia ni banyak orang kata tu atau nenek-nenek kita, tuan-tuan kita umur 60, umur 70 dah nyanyuk. Sebab apa? Sebab otak kita ni tidak tidak dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, tidak di-exercisekan dia, tidak disenamkan dia. Jadi kita kena sentiasa senaman otak untuk mencerdaskan otak kita agar kita tidak nyanyuk di hujung usia. Yang kelima, berbelanja. Berbelanja untuk menghasilkan duit, bukan belanja suka-suka hati. Berbelanja untuk disalurkan, untuk memajukan perniagaan kita, untuk memajukan karier kita. Dan berbelanja harus berhemah. Kita tak boleh suka-suka hati beli ikut kemahuan kita. Beli barang keperluan yang membantu perniagaan. Jangan beli benda-benda yang tak sepatutnya. Berdisiplin dalam berbelanja. Kita perlu disiplin. Ada duit banyak ni dan kita kena tahu berapa yang perlu kita gunakan untuk perniagaan yang kita, untuk memajukan karier kita. Ketahui keperluan dan kehendak kita. Yang diperlukan kita belanja, yang kehendak kita tangguhkan terlebih dahulu kita. Boleh untuk kita nak raikan sedikit segala kejayaan yang telah kita capai. Mungkin dengan sedikit doa selamat, beli kereta murah-murah untuk memudahkan perniagaan kita. Tapi jangan terlalu banyak, sebab kita kena tangguhkan pengiktirafan. Kadang-kadang kita ni bila dah agak-agak
dah berjaya sikit, dah nak tunjuk kat orang yang kita ni dah berduit. Beli rumah besar, kereta besar, bini pun dah tambah dah. Jadi tak perlu benda tu. Tangguhkan pengiktirafan kita. Bill Gates sendiri, kalau kita tengok cara kehidupan dia, dia masih makan di kedai-kedai warung-warung kopi, fast food. Pakaian dia pun tak perlu nak pakai pakaian-pakaian yang berjenama. Baju-baju pagoda saja yang dia pakai. Tapi kita ni nampak macam berduit tapi tak ada duit. Pakaian branded atas sampai ke bawah, beg berjenama, Gucci, Gucci dan sebagainya, beribu-ribu. Kita spend duit kita untuk menggayakan diri kita, tapi duit sebagai individu yang nak berjaya, tangguhkan pengiktirafan kita. Mungkin satu masa bila kita dah berjaya, kita boleh kita berbelanja lebih sedikit. Sebab apa? Kita ni hidup di dunia ni bukan lama. Jadi apa yang kita ada, apa yang kita kena kecapi, kenikmatan apa yang kita ada. Jangan nanti macam mana Steve Jobs sendiri melafazkan kekesalan dia di hujung hayat dia. Bila diwawancara, dia mengatakan bahawa dia rasa terkilan dan dia rasa kecewa, dan jika diberikan masa untuk dia kembali, dia akan luangkan lebih masa dengan keluarga. So kita tak nak kita pun kita mengalami penyesalan sedemikian. Kumpul duit, kumpul harta macam banyak-banyak, sudah mati. RM2 habis, dibelanjakan oleh anak-anak dan bini. Bini pun orang kebas habis. Jadi yang seterusnya, keenam, pengorbanan. Untuk berjaya, kita perlu mengorbankan diri kita, mengorbankan mungkin masa, ruangan masa dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Kalau sebelum ni kita ada banyak masa dengan keluarga, kita ada banyak masa dengan kawan-kawan, pergi kedai kopi dengan kawan-kawan, bercerita sampai pagi. Jadi untuk kita berjaya, untuk kita mencapai satu tahap kejayaan yang hebat, kita perlu korbankan masa kita dengan keluarga, korbankan sedikit masa kita dengan kawan-kawan. Gandakan masa kita untuk kerjaya kita, gandakan masa kita, usaha kita. Kalau sebelum ni kita usaha setakat ni je, makan gaji. Bila kita berbisnes, berniaga, kita kena tingkatkan usaha kita setakat ini atau mungkin lebih lagi. Dan kalau ada masa yang sedikit, kita boleh luangkan masa kualiti kita dengan keluarga. Tak perlu banyak sebenarnya masa yang berkualiti, tapi cukup 1 jam 2 jam. Masa tu kita spend sebaik yang mungkin, fokus sebaik yang mungkin masa kita dengan keluarga atau masa kita dengan kawan-kawan. Gandakan juga disiplin. Apa jua yang kita dah buat, kita kena disiplin. Dan nak membaca, kita kena disiplinkan diri kita, sentiasa membaca. Sebulan mungkin 3 buku. Macam Dr. Mahathir, sebulan 3 buku. Dalam umur 90 tahun pun dia masih membaca. Sebulan 3 buku. Disiplinkan diri. Dan pengorbanan juga dari segi wang ringgit. Kita perlu spend duit kita untuk perniagaan kita, bukan untuk kepentingan diri kita. Luangkan wang ringgit kita untuk perniagaan kita. Jadi kita perlu kekangkan diri kita, perlu disiplinkan diri kita untuk berbelanja dengan berhemat. Seterusnya, yang ketujuh, penulisan kreatif. Kadang-kadang banyak daripada kita ni kita tak suka menulis, kita tak suka nak buat karangan-karangan ni. Tapi sekali lagi, penulisan ni agak sinonim juga dengan individu yang berjaya. Kenapa mereka nak menulis? Kerana daripada menulis, daripada penulisan yang dia membuat, mereka akan mendapat inspirasi dengan sendirinya. Mereka akan dapat penjelasan arah tuju mereka, dan mereka dapat menjelaskan bagaimana mereka capai kejayaan yang mereka kecapi sekarang ini. Itu kepentingan untuk penulisan kreatif. Kita boleh mulakan dengan tulis cerita-cerita pendek, buat artikel-artikel yang ringkas dan dimasukkan di dalam akhbar ini, memulakan career kita, memulakan jalan kita untuk menulis. Sebab penulisan ini bukan saja dapat memberikan manfaat kepada diri kita, dan juga boleh memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak-anak cucu kita, dan memberi manfaat kepada masyarakat umumnya. Yang ke-8, kerja bertangguh. Kalau kita lihat pada statement ini agak macam negatif.
procrastination. Procrastination dalam bahasa Inggeris sendiri agak negatif sebenarnya. Tetapi dalam individu yang berjaya ni, tak payah individu yang berjaya ni, dia menggunakan procrastination, kerja bertangguh ni, untuk memberikan kesan yang positif kepada kerjanya. Procrastination dari sudut pasif, di mana menangguhkan kerja sebab apa? Sebab malas. Menangguhkan kerja sebab apa? Saja tak mau buat apa-apa hari ni, ataupun minggu ni aku nak duduk nganga je, tak mau buat apa-apa. Itu procrastination yang pasif. Tapi procrastination yang aktif, dia menggunakan penangguhan tadi secara berstrategi. Untuk apa? Untuk tingkatkan prestasi dia, untuk dapatkan keputusan yang lebih solid. Kalau dia ada masa untuk submit projek dia 2 minggu ataupun 1 bulan, kenapa dia nak hantar sekarang? Mungkin minggu depan hasil daripada perbincangan, hasil daripada bacaan, hasil daripada apa jua yang dia buat, mungkin dia akan dapat idea yang lebih bernas yang boleh dimasukkan dalam projek. Jadi kalau you dah siapkan projek you, jangan hantar lagi. Tunggu hingga ke hujung deadline tadi baru dihantar. Sebab apa? Kemungkinan banyak lagi idea-idea yang bernas akan hadir kepada diri anda. Satu teori yang juga diperkenalkan adalah awal sama bahaya yang dengan lewat. Lewat ni memang tak boleh pakai dah. Tapi kalau kita submit awal ni, menunjukkan kalau klien dia kata, dia ni tak ada idea ke? Hantar awal sangat. Dia ni pasal apa? Buat kerja sambil lewa ke? Awal sangat hantar. Itu bahayanya. Jadi kalau kita habis awal pun, jangan kita hantar lagi. Simpan dulu. Kita nak hantar kepada bos kita pun, simpan dulu. Mungkin ada idea-idea lagi yang boleh kita tokok tambah. Hujung deadline tadi baru kita hantar, baru kita submit. Utamakan projek yang dah tiba masanya. Ada projek yang dah deadline, kita hantar ataupun kita beri fokus kepada projek tersebut dahulu. Fokus kepada projek yang kurang masa dan memerlukan masa yang sedikit ataupun mudah saja. Berikan fokus kepada projek-projek tersebut. Yang seterusnya, pembangunan diri. Di mana pun kita berada, walaupun kita ada diploma, ada degree, ada ijazah, ada master, ada PhD, kita tidak boleh berhenti di takuk itu. Kita kena teruskan pembelajaran, kita kena teruskan menambah ilmu pengetahuan, kita kena teruskan mencari ilmu-ilmu. Sebab apa? Ilmu sentiasa berubah. Teknologi sendiri berubah. Kalau you beli telefon sekarang ni, sebulan akan datang you nak jual, mungkin 50%, 60% nilai harganya telah turun. Sebab apa? Teknologi sendiri setiap bulan akan berubah, meningkat. Feature-feature dalam telefon sendiri, smartphone sendiri sentiasa bertambah, bertingkat daripada semasa ke semasa. Jadi kena teruskan tingkatkan diri kita, perbaiki diri kita. Kita kena faham bahawa setiap individu, tak kira di mana kita berada, tak kira siapa pun kita ada kelemahan diri kita, perbaiki diri kita. Dan kalau ada masa, cari mentor ataupun cari coach. Tak kira siapa anda. Anda penghulu, anda ketua rumah tangga, anda menteri besar, anda pengarah syarikat, CEO syarikat, anda presiden negara, anda Perdana Menteri negara. Kita memerlukan coach, kita memerlukan mentor. Sebab apa? Setiap dari kita ada blind spot kita masing-masing. Kita sebagai suami, kita dari isteri, kadang-kadang isteri menunjukkan blind spot kita. Abang, yang ni abang buat tak kena. Sama juga bila kita ada jadi Perdana Menteri, kita jadi presiden, CEO syarikat, kita ada blind spot kita masing. Kita memerlukan mentor, kita memerlukan coach untuk menunjukkan perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Itu kita memerlukan coach atau mentor dalam kehidupan kita. Tak salah untuk kita mengguna pakai mentor ataupun coach dalam kehidupan kita, walaupun di mana level kita setakat ini. Rangkaian kenalan, siapa yang anda kenal, itu penting. Dan sebab apa? Sebab daripada rangkaian kenalan anda tadi, anda akan dapat potensi pekerja anda pada masa akan datang. Anda akan dapat potensi rakan kongsi anda pada masa akan datang. Anda akan dapat
potensi mereka yang mungkin boleh menyalurkan semua maklumat kepada anda. Saya tak suka main golf, tapi setengah orang dia suka main golf. Sebab apa? Daripada permainan golf tadi, dia dapat mewujudkan lebih besar rangkaian kenalan dia yang mungkin akan menjadi prospek kepada rakan kongsi dia atau pekerja dia pada masa akan datang, dan sumber-sumber maklumat pada masa akan datang. So penting. Jadi kita kena kenal jiran, kita kena kenal pesaing-pesaing kita. Kita duduk di bus stop, kita duduk di dalam kapal terbang, siapa-siapa yang duduk sebelah menyebelah kita, bersapalah untuk kita kenal mereka. Kita tak tahu siapa diri mereka yang mungkin merupakan prospek kita pada masa akan datang. Sentiasa bersenam. Yang seterusnya, sentiasa bersenam. Untuk apa bersenam? Kalau tadi kita membaca buku itu adalah senaman otak kita. Bila kita bersenam, sentiasa bersenam, sekurang-kurangnya seminggu 3 kali, ia akan meningkatkan kecergasan tubuh badan kita. Kenapa pentingnya kecergasan tubuh badan kita? Sebab kalau kita nak menjadi ahli perniagaan, kalau kita nak menjadi individu yang berjaya, kita memerlukan tenaga yang cukup banyak untuk kita fokus. Sebenarnya kerja menggunakan otak ni lebih payah, lebih letih daripada kerja buruh, daripada pekerja operator di dalam syarikat. Memang letih. Jadi untuk mendapatkan kecergasan tadi, kita kena bersenam. Bila kita bersenam, cukup senaman kita, dia akan memberikan kecergasan kepada kita, tenaga kepada kita untuk meneruskan kita punya daya pemikiran kita dalam mesyuarat dan sebagainya dalam tempoh yang agak lama. Bila kita bersenam, kita akan jadi lebih positif, kita akan dapat lebih keyakinan dan nampak tampan. Itu penting. Kita keyakinan diri tu cukup penting untuk kita berada di khalayak ramai. Kita boleh cerita tentang positif dan negatif personality diri. Tetapi bila tubuh badan lemah, tubuh badan tak sihat, menyukarkan kita untuk berfikir secara positif. Apapun, kita kena disiplinkan diri kita. Senaman dalam seminggu 3 kali sekurang-kurangnya. Kalau boleh setiap hari kita luangkan masa setengah jam atau 1 jam bersenam. Yang terakhir, yang ke-12, meditasi harian. Setiap hari kita kena meditasi. Untuk apa? Untuk kita tenangkan jiwa kita, untuk kita buat reflection, supaya kita memahami siapa diri kita, memahami kelemahan kita, apa kebaikannya, apa keburukan yang telah kita buat selama ni. Itu penting untuk kita meneruskan langkah kita yang seterusnya. Kurangkan stres. Bila kita bermeditasi, kita dapatkan tenangkan diri kita. Kadang-kadang kita bekerja, bermesyuarat yang agak agresif, kita rasa letih, jantung pun rasa berdegup yang agak kencang. Jadi untuk meriliskan tension kita, stres kita, kita buat meditasi, lakukan meditasi. Untuk apa? Untuk kita tingkatkan kembali fokus kita, untuk kita tingkatkan lagi produktiviti kita, untuk kita tajamkan kembali pemikiran kita, untuk kita jadikan diri kita lebih rasional kita berhadapan kepada isu-isu pada masa akan datang. Bagi individu yang beragama Islam, Muslim, mereka bermeditasi setiap hari sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Kita gunakan kelima-lima masa ini untuk kita jadikan meditasi kita yang terbaik dengan Tuhan Maha Pencipta. Ambil wuduk sebaiknya dan solat dengan khusyuknya agar kita dapat memberikan ketenangan kepada diri kita, dapat meningkatkan kembali fokus dan ketajaman fikiran kita untuk berhadapan dengan isu-isu yang mendatang. Salam Nusantara.